Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya telah menyebut haddatsana Sa'id bin Ufair qala haddatsana Ibn Wahb an Yunus an Ibn Shihab qala qala Humaid bin Abdul Rahman sami'tu Muawiyah khatiban yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din innama ana qasim wallahu yu'ti lan tazala hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Al-Imam Al-Bukhari, yakni Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di dalam sahihnya menyebut telah menghadiskan kepada kami Sa'id bin Ufair. Dia berkata telah menghadiskan kepada kami Ibnu Wahbin. Ibnu Wahbin ialah Abdullah bin Wahb Al-Basri Al-Qurashi. Dia telah menyatakan bahawasanya dia mengambil hadis ini daripada Yunus, yakni Yunus bin Yazid. Yunus mengambilnya daripada Ibn Shihab, yakni Ibn Shihab Az-Zuhri. Dia menyatakan bahawasanya dia telah berkatalah Humaid bin Abdul Rahman, yakni Humaid bin Abdul Rahman ibn Auf, iaitu anak Abdul Rahman bin Auf, seorang tabi'i. Dia menyatakan bahawasanya dia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan khatiban, berkhutbah dalam sebahagian riwayat alal mimbar, di atas mimbar. Di mana Muawiyah menyatakan dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang Allah kehendaki kebaikan dengannya, yufaqihu fid din, Allah faqihkannya, memberikan kefaqihan kepadanya di dalam agama, yakni berkaitan dengan agama. Kemudian Nabi menyatakan, innama ana qasim, aku hanyalah pembahagi-bahagi. Wallahu yu'ti, Allah lah yang sebenarnya memberi ilmu. Nabi hanya menyampaikan. Untuk ilmu itu diberi yang sebenarnya, pemberi ilmu ialah Allah Azza wa Jalla. Lan tazala hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amrillah. Sentiasalah umat ini berdiri tegak di atas perintah Allah. La yadurruhum man khalafahum. Tidak akan dapat memberi mudarat kepada mereka, orang-orang yang menyanggahi mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sehingga datangnya urusan Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya daripada Sa'id bin Ufair seperti yang saya sebutkan tadi. Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis ini di dalam sahihnya melalui jalan Hibban bin Musa dan juga dengan sanad yang sama. Juga meriwayatkannya daripada Ismail bin Abi Uwais, kemudian dengan sanad yang sama sehingga sampai kepada Muawiyah. Di mana di dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan tanda Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kebaikan kepada seseorang, diberikan kefaqihan dalam agama. Bukan pandai bercakap sahaja, tetapi faqih bermaksud benar-benar hadam, benar-benar memahami agama itu, memahami inti kandungan agama, maksud agama, memahami apa yang Allah kehendaki daripada agama ini. Tentulah untuk memahaminya melalui kitab dan sunnah. Dan apa yang terkandung maksud di dalam kitab dan sunnah. Kefaqihan yang sebenar. Ini adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan di kalangan umat ini, di mana golongan yang sentiasa tegak untuk berdiri mempertahankan kebenaran. Qa'imatan ala amrillah. Sentiasa tegak untuk menegakkan hukum hakam Allah. Tidak ada siapa yang dapat menghapuskan golongan ini sepanjang zaman. Saya sekarang berada di Bukhara. Dan orang kita apabila sebut Bukhara, dia akan tahu bahawa Bukhari. Dan kita mungkin yang paling utama ialah Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Selain daripada itu, orang Melayu mungkin tahu nasi Bukhari. Tetapi Bukhari itu bukan nama orang. Bukhari ialah nama tempat, iaitu Bukhara. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan di bumi Al-Bukhara dan yang sekitarnya, di Samarkand, dahulunya Naisabur,
bumi-bumi yang berdekatan dengan ini, Tirmiz dan Nasa dan banyak tempat. Di sini lahirnya para ulama yang begitu banyak. Bukhara sekarang berada di Uzbekistan, dan di Uzbekistan ini adanya makam Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Tirmizi, juga Al-Imam Ad-Darimi. Kesemua mereka merupakan tokoh-tokoh hadis. Dan bersebelahannya, negara-negara bersebelahan bertiabaran imam-imam yang lain seperti Al-Imam An-Nasai, Abu Daud As-Sajastani dan juga Al-Imam Ibnu Majah. Dan bila kita datang ke sini, kita akan lihat kesan-kesan sejarah ilmuwan yang hebat. Malangnya negara ini telah melalui satu proses yang lama di bawah Soviet Rusia, menyebabkan ramai orang terlupa tentang sejarah yang gemilang di mana Allah telah mentakdirkan ulama-ulama hadis lahir di kalangan bangsa yang berada di daerah ini. Termasuklah Al-Imam Al-Bukhari. Mereka bukan orang Arab. Imam Muslim juga daripada Naisabur. Dia bukan orang Arab pada sebahagian ahli pengkaji, dan sebahagian mereka menyatakan dia orang Arab. Adapun At-Tirmizi bukan orang Arab, An-Nasai bukan orang Arab, Abu Daud bukan orang Arab, Ibn Majah juga bukan orang Arab. Ini adalah habuan yang Allah berikan kepada bangsa yang berada di Uzbekistan dan bersekitaran dengannya. Sekarang negara Uzbekistan ini dibuka dan dia mengalu-alukan pelancong. Walaupun tentulah sejarah kegemilangan hadis sudah tidak ada lagi di sini, tetapi kita akan dapat melihat bagaimana kesan keindahan tempat ini semasa zaman kegemilangan umat Islam. Seni bina yang cantik yang ada di sekitar negeri Uzbekistan ini bagi menunjukkan bahawasanya dahulu umat Islam telah berbuat sesuatu yang sangat bermakna di dalam sejarah. Maka apabila kita datang ke sini, kita mempelajari bahawasanya bagaimana bangsa yang bukan Arab telah Allah tempatkan mereka sebagai satu bangsa ataupun sebagai tokoh-tokoh yang terbilang di kalangan mereka. Sehingga sesiapa saja yang membaca hadis pada hari ini akan menyebut Rawahul Bukhari, iaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ia adalah orang Bukhara. Dan akan menyebut At-Tirmizi, dia adalah orang Tirmiz. Ini adalah bagaimana Allah mengangkat darjat ahli-ahli ilmu pengetahuan. Bukan saja Allah menjadikan kebaikan itu dalam bererti kata dia memahami agama dan menikmati nikmat ilmu, kerana ilmu adalah satu nikmat apabila kita menghayatinya dan memahaminya dan berada di dalam lingkungannya. Ia juga merupakan satu kurniaan Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilm. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu darajat kepada darjat-darjat. Mudah-mudahan dengan ziarah kita ke negeri yang seperti ini akan mengingatkan kita kepada sejarah kegemilangan umat Islam di dalam pencapaian mereka dalam ilmu pengetahuan. Banyak lagi tokoh-tokoh yang lain yang berada di negeri Uzbekistan ini. Di kalangan mazhab Syafi'i ada Al-Qafashashi umpamanya. Tokoh-tokoh yang lain yang hebat yang ada di sini. Juga Al-Imam Az-Zamakhsyari yang juga merupakan tokoh di dalam bahasa dan juga tokoh di dalam tafsir. Sebab itu maka apabila sesiapa datang ke sini, kerajaannya bersungguh-sungguh sekarang ini untuk mengembalikan seni bina mereka dan juga tokoh-tokoh saintis Islam yang banyak berada dalam sejarah mereka di negeri Uzbekistan ini. Saya berada di sini dan saya mengharapkan mudah-mudahan dengan video ini akan menggalakkan kita semua untuk mengikuti sejarah kita, umat Islam, dan kembali melihat kesan-kesan kegemilangan yang pernah ada di bumi Uzbekistan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.